Walaupun ibadah tahajud, saudara saudara Muhammad, ada kala dia boleh bangun, ada kala dia tidak boleh bangun. Sehingga dia boleh berdiri. Saudara saudara Muhammad. Ada orang mengasuh ataupun mengajak diri untuk bangun tahajud dengan pakai jam penggerak. Mana dia kena menggunakan jam untuk gerak dia. Kalau jam tak ada, dia tak akan gerak. Kita nak sampai ke peringkat kita tak lagi perlu menggunakan jam, pasal dah jadi perangai kita. Dah jadi perangai kita. Macam makan. Kalau kita biasa makan sarapan pagi pukul 10 dia mesti rasa nak makan. Ada orang tuan-tuan, saudara-saudara Muhammad, dia tak sarapan awal, dia sarapan pukul 10. Sekalipun dia tak pernah tengok jam, tapi time tu mesti lapar. Saudara-saudara Muhammad. Banyak begitu, kita nak diri kita, saudara-saudara Muhammad, mengasuh diri kita, saudara-saudara Muhammad, sehingga pada waktu yang macam tu, kita mesti bangun, jaga. Tapi nak pergi sampai tahap tu dia bukan sehari dua. Dia perlu kepada usaha, perlu kepada kesabaran, perlu kepada bersungguh-sungguh, mujahadah dan rajin berusaha. Macam kita tengok orang kaya. Orang tu kaya, dia bukan hasil sehari dua mengusahakan kekayaan. Kekayaan yang dia miliki ialah hasil usahanya mungkin berpuluh-puluh tahun sampai dia jadi kaya. Kita tak baca kaya tu, kita baca kaya apa? Kaya ibadah. Kaya ibadah. Jadi tuan-tuan, jadi ibadat ni, nak boleh buat ibadat, dia mesti ada sifat dalam diri kita rajin. Jadi kita ada kemahuan, kita nak. Kalau kita beribadat, saudara-saudara Muhammad, kita nak Allah bayar kepada hak kita buat. Hak itu bukan makna yang dikehendaki oleh Imam Ghazali di sini. Kita bangun tahajud, apa kita nak? Kita nak pahala. Kita mayang duha, apa kita nak? Kita nak pahala. Hal ni bukan perbahasan di sini. Maknanya kalau Tuhan tak sedia pahala, kita tak bangun. Kalau Tuhan tak janjikan pahala, kita tak semangat buat. Hal ni bukan perbahasan kita, no? Kalau kita beribadat, kita mengharapkan balasan, sebenarnya itu bukan sebenar-benar khidmat. Contoh, orang yang kerja di jabatan kerajaan, kerja apa pun tak apa. Kalau kerajaan tak masukkan elang bulanan, dia tak kerja dengan kerajaan. Dia kerja sebab ada balasan. No? Khidmat ni contoh macam ni. Seorang isteri. Pasal apa seorang isteri berkhidmat pada suami dia? Orang perempuan barangkali kalau dia nak masak kat dia seorang, no, kalau nak masak untuk dia seorang, dia tak masak apa. Tapi kerana suami, kerana anak-anak, tu yang dia masak. Betul ya? Yang muslimat anggur ni. Kalau untuk diri dia lah makan seadanya je. Tapi pasal apa yang dia bersungguh masak special? Sebab untuk suami, sebab untuk anak-anak.
Itu dia panggil khidmat. Khidmat ini bukan nak pada upah. Dia tunggu tak suami dia bagi bulan daripada 10,000 sebulan. Tak ada. Dalam kepala Allah Ta'ala tak ada balasan itu. Ini seorang isteri. Khidmatnya atas asas apa? Khidmatnya atas asas cinta, kasih dan sayang. No? Khidmat di atas saja kasih, cinta, sayang kepada keluarga dia. Kadang-kadang tuan-tuan, dia demam pun dia bangkit makan nasi. Maknanya diri dia sudah tak ada. Yang ada hanya yang dicintainya. Orang lelaki boleh tak bangkit masak nasi. Pasal bini masak nasi. Orang perempuan masalah sebenarnya. Baik. Maknanya tu khidmat, tu baru khidmat. Pegawai-pegawai kerajaan sama semua. Walaupun dia kata berkhidmat sebagai pegawai kerajaan, khidmat tu sebab ada balasan. Salah semua. Baik. Kalau orang tak bagi alam, ada. Tapi ada orang yang melebihi daripada dia berkhidmat, melebihi daripada keadaan macam tu. Contoh, ada cikgu-cikgu, ada di kalangan guru-guru Rasulullah Sayyidina Muhammad, mereka berkhidmat melebihi masa sepatutnya mereka berkhidmat. Ikut time mereka 8 jam di sekolah contohnya, tapi mereka menghabiskan masa 10 masa semua di sekolah. Duduk di rumah pun tinggal sekolah, pergi sekolah. Tu baru khidmat. Baik, sahaja semua. Kalau ikut daripada alam dan kerjaan bagi, sebab jadi peluang kanan tak padat. Kerja teruk. Tapi dia tak baca dah kerja teruk sebab dia suka kerja dia. Tu khidmat. Jadi tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad, maka orang perempuan, seorang isteri, dia berkhidmat pada suami atas asas kasih dan sayang, cinta. Saudara Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, hak tu makna khidmat. Kalau mayang duha nak murah rezeki, tu kan khidmat. Kalau mayang duha nak Allah murah rezeki, tu kan khidmat lagi. Kita nak imbalan. Ikhlas tak kita beribadat, kita nak murah rezeki? Ikhlas. Tapi martabat orang awam, orang biasa. Tapi kalau kita sudah dari pencinta Sayyidina Muhammad, dalam kepala otak kita, dalam minda kita, tak ada dah. Pasal kita sudah tidak boleh hidup tanpa khidmat. Kita sudah tak lagi boleh hidup kalau kita tak sembahyang duha. Ada setengah orang duha dia lupa nak sembahyang duha. Lupa. Tengok-tengok time, zuhur dah. Sama. Baik, sama. Kenapa tuan-tuan? Sebab duha masih belum jadi dah lagi dia. Ada orang sanggup tidur sampai mayang subuh baru dia bangun. Pasal dia masih boleh hidup tanpa tahajud. Tapi ada orang yang tak boleh hidup tanpa tahajud. Pasal dah jadi darah dagingnya. Waktu tu masalah Sayyidina Muhammad, baik, dalam kepala otak dia pahala tak ada. Dalam kepala otak dia, masalah Sayyidina Muhammad, dia perlu kepada Allah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi sahabat Sayyidina Muhammad, inilah makna ibadat sebenar-benar ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibadat ni ialah ibadat dengan makna khidmat dan taat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.